Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So hari ini kita sambung lagi dengan topik yang sama, topik bearing. um, Kita dah discuss sebelum ni semua pasal standard dimensions, table yang diperlukan dan juga macam mana nak kira equivalent radial load. So hari ni adalah topik yang paling penting, bagaimana kita nak kira life of the bearing. So bila kita, macam mana kita nak select that bearing tu berdasarkan condition yang telah diberikan ataupun design condition yang kita telah tetapkan. Alright, so kalau kita ada bearing, let's say kita ada bearing, betul kita ada shaft. Let's say this is our bearing, dan inilah saya punya shaft. Saya masukkan dalam tu, dan saya ada loading yang acting di atas bearing ni. So apa akan jadi bila saya pusing this shaft, dan bearing ni pun akan berfungsi dan bila kita boleh plotkan di dalam bentuk graf life of the bearing tu so let's say ni, this is a curve, okay, so our curve, okay. So yang ni adalah saya punya life dan ini saya punya loading yang acting di dalam untuk case ni adalah loading yang acting di dalam bearing tu sendiri So apa akan berlaku sebenarnya? Kita akan nampak seolah-olah semakin kurang life, okay. Basically kita akan nampak pattern graph tu seperti berbentuk inversely proportional, okay. So let's say kalau saya di dalam bearing saya tu loading dia tinggi, so basically life dia akan rendah So let's say kita ambil satu example, let's say this is my load yang acting di dalam bearing tu sendiri. Bila kita tarik sikit dan project, so basically life dia lebih rendah berbanding kalau kita ada load yang acting di dalam sistem tu tinggi, rendah, okay. Let's say P2 ni lagi rendah, so P2 is less than P1, okay. So basically life untuk bearing itu akan jadi lebih besar. So berdasarkan ni, okay, kita boleh buat satu kesimpulan dan jika ada load yang besar yang acting di dalam satu-satu bearing, so life of the bearing itu sendiri akan jadi lebih singkat. Okay, so kalau dia kecil load yang acting di dalam bearing itu, maka life dia akan jadi lebih panjang. So ini dia punya investigation yang dibuat oleh bearing manufacturer dan of course AFBMA, Anti-Friction Bearing Manufacturer Association pun dah telah buat this kind of testing. So bila dia sebabkan bentuk dia macam ni, so dia susah nak nampak. So usually apa yang diorang buat, diorang akan buat sedikit modification untuk this equation. So apa dia buat, dia buat dia ambil some log okay, log dia log this L dan juga P ni. So apa akan jadi, so bentuk dia instead of jadi yang bercurve tadi, dia jadi straight line macam tu. So menggunakan persamaan yang kita belajar dalam matematik, Y sama dengan mx tambah c lebih kurang macam tu. So dia nak jadikan more simplified. So instead of bentuk curve tadi, dia tukar, dia logkan kedua-dua ni dalam bentuk log yang menjadi satu straight line yang boleh kita tahu apa kebaikan menggunakan ni. So kita boleh tahu some slope sebenarnya, slope A di sini okay. Ataupun kita, kalau kita refer kepada y mx sama c, so dia adalah di slope m tu lah, okay. Alright, so berdasarkan benda ni, so bila dia buat sedikit modification ni dan some arrangement, saya tak mahu tunjuk macam mana dia jadi equation yang akan saya tunjuk lepas ni. So basically ni adalah idea lah. So bila dia rearrange dan dibuat semua tu, dia akan jadi satu bentuk yang mudah, yang semua orang boleh gunakan equation ni, okay. Yang saya panggil sebagai equation ni saya boleh tulis dia sebagai L10, okay. L10 sama dengan C
load rating divide by kita punya equivalent ready load yang X di dalam kita punya tu, dan kita ada satu eksponen A, dan eksponen A tu adalah basically reflect balik pada graf yang saya tunjukkan tadi lah. So sebelum kita teruskan explanation about this L10 ni, let's say saya bagi sedikit definition. So L10 ni kita dah tengok sebelum ni. So dia adalah rating life, so rating life L10, di mana 10% fail, 90% is survive at that particular L10. Dan usually itu adalah rating life L10, yang kita akan cari nanti live dia. So C adalah kita dah tengok sebelum ni adalah basic dan mid load rating. Basic dynamic load rating. So yang ni kita dah tengok di dalam dua table sebelum ni. Satu table untuk ball bearing dan lagi satu untuk roller bearing kan. Dua table tu kita ada di C kan, dynamic, basic dynamic load rating. Unit dia dalam kilonewton. So ini unit dia dalam revolutions, ataupun kita boleh panggil juga dalam cycle pun boleh. So revolution ataupun unit cycle juga. Right. So tu C. Dan P pun kita dah tengok dalam topik yang sebelum ni. So dia adalah equivalent radial load. Yang kita maintainkan still, kalau kita gunakan unit dia adalah unit SI dia adalah kilonewton, unit newton. Dan juga kita ada satu lagi eksponen A. So eksponen ni basically adalah slope yang di atas ni. Bila kita buat log ni, basically kita akan dapat this A. A ni adalah eksponen eksponen untuk slope tadi juga. Right. So usually benda yang kita akan tahu berdasarkan equation L10 ni adalah, di sini kita boleh refer pada dua table yang sebelum ni. P berdasarkan daripada kita punya application punya load. Kita boleh kira this equivalent radial load. Dan A ni adalah berdasarkan slope testing by manufacturer lah. Dan jangan risau, A ni sebenarnya diberi lah. So A ni dia berdasarkan architecture, dan kita ada dua architecture. Satu adalah ball bearing, dan juga untuk roller bearing lah. So sama ada dua tu. So nilai dia sama ada 3 ataupun 10/3. So 3 ni untuk ball bearing, dan 10/3 untuk yang kita panggil sebagai roller bearing lah. So dua jenis ni berlainan eksponen A. So 3 dan juga 10/3 lah. Alright, so kena tengok soalan lah. Kalau soalan tu cakap deep groove, so deep groove tu actually refer kepada ball bearing. It's 3 lah eksponen dia. So kalau dia cakap adalah cylindrical bearing, cylindrical tu actually refer kepada roller bearing 10/3. So ni jangan mistake. Alright, so bila kita ada ke semua nilai C, P dan A, kita boleh kira nilai L10. Tapi bila kita kira-kira nilai L10 ni, nilai yang kita akan dapat akan nilai dia lebih kurang 1, 1.2, 1.25, 2. Tapi hari tu kita punya dimension dah, kita kena pastikan design tu mesti at least 1 juta cycle. So ni trick untuk equation L10 ni. So bila kita dapat jawapan, let's say kita kira masuk nilai C, P dan A, dapat jawapan tu mesti wajib untuk kali dengan 10 kali 6 cycles. Ataupun kita boleh gunakan revolution lah. So wajib kali kalau tidak jawapan itu salah. So bila masukkan nilai C, P and A, dan wajib untuk kali dengan 10/6 cycle. Alright. So ini adalah cara kira live. So
tak susah, simple saja equation dia. Okey, tapi revolution ni susah sikit nak kira, pelik sikit. Macam mana kita nak kira? Kalau kita ikut logik lah, kita masuk shaft kan, lepas tu kita masuk bearing dalam tu, lepas tu kita turn on motor, so shaft pusing, lepas tu macam mana kita nak tahu berapa banyak cycle kan, isu kan, takkan nak gigit duduk kat situ ambil apa tu, ambil jam randik ataupun kita tengok counter, ada counter kita kira macam tu kan. So macam tak logik kan. So usually dia akan ada satu lagi equation yang most of the time industri suka guna lah, sebab kalau kita tahu berapa speed of that motor, okay, ataupun speed of the shaft, basically shaft tu digigit dengan inner ring, inner ring atau rotate. So usually kita boleh tahu, kita dah boleh convert lah daripada number of cycle kepada yang lebih meaningful dalam masa lah, dalam unit masa. So kalau saya tahu, okay, so let's say, I know the speed of the shaft lah, the shaft, okay, so I know the speed of the shaft. So let's say I know n RPM, okay, so saya tahu speed of the shaft is n RPM, okay, ataupun rotational speed dalam revolution per minute, okay. So I know the speed, so basically kita boleh rearrange this equation balik lah. So let's say kalau equation tadi dia punya initial form dia adalah C over V kali dengan eksponen A. Alright, so apa saya buat, saya kali dengan 10/6 sebab wajib lah. So saya dapat dia dalam cycle sekarang ni. So saya nak convert balik kepada minit, so saya divide by saya punya this RPM lah. So bila saya divide by N, so apa jadi dekat sini sebenarnya? So saya akan dapat L10 ni, okay. Sekarang ini unit dia dalam minutes lah, okay. So yang sebelum ni unit dia adalah cycle ataupun revolution yang kita tak berapa gemar, okay. Tapi kalau kita ada satu constant speed, RPM, constant speed, kita bahagi je dengan number of n, kita akan dapat jawapan dalam minutes, So benda yang lebih meaningful lah. So kalau saya pusing selama 60 minit, so saya tahu berapa revolution yang telah dihasilkan, so berapa cycle yang telah berlaku pada this bearing dah, ataupun kita boleh buat terbalik. So saya tahu live dia, let's say live dia adalah selama 1000 hours. So saya run selama 1 hour, so saya tahu dia balance dia adalah 999 hours lagi sebelum dia boleh sampai nilai L10, rating L10 tu. Okey, tapi kadang-kadang minit ni nombor dia besar sangat kadang-kadang, okay. So usually orang akan try untuk convertkan dalam bentuk hours. So let's say kita nak convertkan dalam bentuk hours pula, so senang je. So sama macam tadi, C over P, okay. So C over P power of E kali 10/9, kita akan dapat jawapan dalam revolutions. Then kita divide by N, kita akan dapat dalam minutes. Dan kita bahagi lagi 60, 1 minit 60, 1 jam 60 minit, okay. So bagi dengan 60, kita akan dapat jawapan dalam hours. So ni L10 dalam hours. So most of the time kita akan try untuk convert daripada minutes kepada hours. Tapi terpulanglah pada soalan, bila soalan nak tanya yang mana satu pula. So ini adalah cara kira live, live yang pertama dalam revolution. So bila kita kira minimum at least mesti 1 juta cycle, itu yang lowest number yang kita akan dapat. Selepas itu kita boleh try untuk convert dalam bentuk yang lebih meaningful, okay. Contohnya kalau kita ada constant speed RPM, so kita boleh convert pada minutes dan juga kepada hours lah. Tengok jenis unit yang anda minat lah, alright. So
kalau ada equation ni, kita dah boleh tahu life of bearing itu sendiri. Okay, berapa rating dia. So pada ketika bila kita kira je nilai L10 tu, kita tahu pada kedudukan cycles tu ataupun minutes tu, kita dah tahu dan pada kedudukan tu dia ada 90% bearing yang kita ada tu dia masih survive, 10% dia akan fail lah. Alright, so itu adalah definition L10. Dan ada juga lagi satu relationship yang saya ingin kongsi untuk di bawah topik life ni juga. Okay. So dia adalah relationship antara L10 dengan yang lain-lain tu lah. So kalau kita tahu life so life 1 ataupun saya boleh tulis dia sebagai L10 untuk prime pertama. So L10 macam tu. Okay. Dan saya tahu that dia adalah P macam tu, PH. Okay. So basically dia adalah dan jangan lupa dia ada juga this power of A. Okay. So sebenarnya dia adalah berkadar dengan this L10. Let's say it's a double prime. Okay. Dan juga P double prime power of E lah. Okay. So basically relationship ni boleh digunakan juga jika kita tahu satu condition lah. Let's say saya tahu condition pada load P. Okay. Dan juga nilai L10 pada PH ni lah. So saya ada dua info ni. So let's say saya nak cari untuk life untuk P yang kedua. Okay, let's say PH2. So saya boleh cari life dia menggunakan this expression lah. Ataupun kita boleh tukar this expression yang lebih nampak sikit, sebab ni macam tak berapa nampak sangat. Kalau kita ubahkan benda ni dalam bentuk yang lebih meaningful, L10 macam ni. So divide by life L double H 10. Okay. So sama dengan P2 divide by P1. Okay. Ataupun untuk kes ni keliru lah. Saya pun keliru lah, saya pun sendiri pandang macam tu lah. Okay. So ni P1, ni P2 lah. Okay, macam tu lah. Lebih mudah sikit. Prime ni kadang dia keliru sikit lah. Alright, so power of A lah. So basically benda yang sama kita rearrange balik jadi bentuk yang lebih mudah nak tengok sikit. Okay. Alright, so kalau saya ada 3 info contohnya saya tahu nilai L1, L2, P2, P1 dan juga this exponent A tadi. Okay, basically saya boleh cari life juga lah. Tak perlu cari 2-3 kali menggunakan equation yang sama. Menggunakan equation yang sama macam ni. Tapi basically dia idea dia sama je. Guna equation yang sama kita still boleh dapat benda yang sama. Okay, saya berhenti dulu setakat ni. Kita akan continue dengan di bawah topik yang sama, selection of rolling bearing. Okay. Tapi kita nak tengok macam mana kalau kita try nak tingkatkan reliability requirement. Sebelum ni kita menggunakan L10, rating life L10, di mana 10% failure, 90% survive. Tapi let's say saya nak tingkatkan lagi reliability, mungkin saya nak gunakan L5 ataupun mas untuk kes ni adalah 95% reliability, 5% failure. Okay. Mungkin saya takut bila design tu saya nak tingkatkan some reliability requirement. So kita akan tengok lagi topik tu nanti selepas ini. Okay, setakat itu untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bye bye.